Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah taala, dosa besar yang ke-63. Dosa besar yang ke-63 iaitu kepercayaan sial. Kepercayaan sial dalam bahasa Arab dipanggil tatayyur. Ini termasuk dalam benda yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikategorikan sebagai salah satu perbuatan syirik, iaitu tatayyur. Apa itu tatayyur? Tatayyur di zaman jahiliah dulu, mereka menjadikan arah burung terbang sebagai panduan dalam melakukan apa-apa aktiviti, terutamanya musafir lah. Apabila dia nak musafir, lalu dia akan lepas seekor burung pati ke burung apa, tak? Sekiranya burung tu terbang ke sebelah kanan, maka dia kata perjalanan dia baik, dia boleh teruskan perjalanan musafir dia. Dan sekiranya burung tu terbang sebelah kiri, maka dia kata perjalanan ni sial. Ini asal usul daripada sial yang difahami oleh masyarakat jahiliah dulu. Lalu dikenali sebagai tatayyur. Tatayyur dari perkataan burung, tayrun, maknanya diletak sial dia ni dengan perjalanan burung tersebut. Dan benda ni berlaku di dalam masyarakat kita banyak hal lah. Kalau pak kita bewok kita lalu duduk bewok ni bahaya depan ni. Ataupun dalam masyarakat kita gelah pecah, tanda ada benda buruk yang berlaku. Ini semua termasuk dalam tatayyur, sial. Dan Islam tidak mengajar dan tidak mendidik umat dia menganggap sial kepada sesuatu perkara ataupun hari-hari tertentu ataupun bulan-bulan tertentu. Termasuk menjadi amalan jahiliah dulu menganggap bulan Safar adalah bulan sial. Ini bila jahiliah dulu, sebelum kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, masyarakat jahiliah menganggap bulan Safar adalah bulan sial. Oleh kerana itu dia dilakukan upacara-upacara tertentu untuk menghapuskan sial, antaranya mandi Safar dan sebagainya. Dan benda ni pernah berlaku dalam masyarakat kita dulu. Dalam masyarakat kita Melayu ni, sehingga kalau ikut pada sejarahnya, ada dalam buku teks pengajian di sekolah-sekolah amalan mandi Safar dipanggil. Dan alhamdulillah kita ucap terima kasih kepada orang yang bertanggungjawab menghapuskan benda ni dalam buku teks tu, iaitu Anwar Ibrahim lah. Walaupun kita tak setuju dengan apa-apa dia, tapi benda ni perbuatan baik yang dia buat, alhamdulillah dia hapuskan benda ni. Dan generasi kita hari ni tak kenal dah apa itu mandi Safar, apa itu upacara-upacara di bulan Safar. Ini semua termasuk dalam tatayyur. Dan Imam Az-Zahabi senaraikan perbuatan ini juga termasuk dalam dosa besar, iaitu dosa yang ke-63. Boleh jadi perkara tersebut bukanlah suatu dosa besar. Boleh jadi tatayyur ini setengah ulama kata tidak termasuk dalam dosa besar, tapi Imam Az-Zahabi nakalkan pandangan-pandangan yang lain yang mengatakan ia termasuk dalam dosa besar sebab dinisbahkan kepada syirik juga. Diriwayatkan daripada Salamah bin Kuhail, daripada Isa bin Asim, daripada Zir, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkuli." Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul.
Kepercayaan sial adalah termasuk daripada syirik. Kepercayaan sial ini termasuk dalam syirik. Cuma ulama senaraikan dia adalah syirik kecil. Dia bukan syirik besar. Dia bukan syirik besar. Apa beza syirik kecil, syirik besar? Syirik kecil tidak menyebabkan seseorang terkeluar daripada agama dia, daripada Islam. Disebabkan amalan-amalan yang dia buat ni tidak menyebabkan dia terkeluar, tetapi dosa dia adalah dosa besar. Syirik kecil ni adalah dosa besar. Dia bukan dosa kecil. Nama sahaja syirik kecil, tetapi dosa dia disenaraikan sebagai dosa besar. Adapun syirik besar, syirik yang mengeluarkan seseorang daripada akidah Islam, daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi senaraikan kepercayaan sial adalah termasuk daripada syirik. Dan tidak ada seorang pun daripada kalangan kita kecuali kepercayaan ini akan terlintas dalam hatinya, tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Hadis nabinya at-tiyaratu syirkun. Sampai situ hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun wama minna illa, dikatakan ini kata-kata Ibnu Mas'ud ataupun kata-kata Abdullah bin Mas'ud sebagai tadakhul dia, ucapan pandangan dia. Dia kata wama minna illa, dan tidaklah di kalangan kita ni mesti ada lintasan dalam hati menganggap benda ni sial, benda ni sial. Oh, boleh jadi hari ni kot, boleh jadi hari ni kot. Ada orang dia nak buka kedai, hari-hari tertentu dia buka kedai, hari gini tak. Macam-macam pandangan. Jadi benda ni mungkin ada lintasan, walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul, tetapi Allah menghilangkan perasaan sial yang ada dalam diri kita ni dengan sikap ataupun dengan sifat tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh sebarang bentuk kesialan yang kita iktikad dalam diri kita. Hari ni ke hari ni tak boleh. Itu termasuk dalam larangan. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Sulaiman bin Harb berkata, lafaz wa ma minat ialah ucapan Ibnu Mas'ud. Kita biasanya ada hadis-hadis yang Nabi sebut sekian sahaja perkataan, tetapi selebihnya adalah pandangan-pandangan sahabat yang dinakalkan ataupun diriwayatkan sekaligus dengan hadis. Benda-benda gini kita sebagai orang awam mungkin kita tak tahu. Kita hanya baca sepintas lalu begitu sahaja tak. Tetapi ini dikaji ataupun diteliti oleh para ulama hadis kita. Ulama hadis adalah ulama yang begitu berjasa besar kepada ummah. Mereka lah yang bersungguh-sungguh dak habis masa mereka dalam menekuni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mereka ni berusaha menghimpunkan hadis-hadis Nabi ni. Hadis Nabi tidak sebagaimana Quran. Quran para sahabat telah himpunkan di zaman sahabat lagi. Di zaman Abu Bakar Siddiq telah dihimpunkan Al-Quran. Di zaman Sayyidina Uthman disatukan qiraahnya. Adapun hadis tak berlaku di zaman sahabat, dihimpunkan di zaman para tabi'in dan juga selepas pada itu. Antara kitab awal yang menghimpunkan hadis adalah kitab Imam Malik Al-Muwatta, lil Imam Malik rahimahullahu taala. Ini antara kitab awal. Dan Imam Malik tak himpun banyak pun, ada dalam 1000 lebih saja hadis dalam kitab Muwatta dia. Nampak tak? Maka para ulama hadislah bersungguh-sungguh menghimpunkan hadis. Cari situ, dengar siapa sahaja yang meriwayatkan hadis, mereka akan jumpa, mereka akan nakalkan ataupun hafal daripada perawi-perawi ini. Lalu dihimpunkanlah sehinggalah munculnya imam-imam hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i dan lain-lain. Mereka ini orang yang berjasa besar kepada ummah, sebab mereka bersungguh dalam menghimpun hadis-hadis satu hal. Lepas dihimpunkan hadis, diasingkan mana dia hadis-hadis yang sahih, mana dia hadis-hadis yang saqim, yang sakit, yang dhaif kita bagi. Nampak tak? Maknanya kerja ni bukan kerja ringan. Bukan kerja mudah. Lalu kita sebagai umat akhir ni patut berterima kasih banyak kepada ulama-ulama hadis kita. Mereka lah orang yang dipanggil Ansarus Sunnah, yang menjaga, memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai hari ni kita boleh buat ibadah sebagaimana hak Nabi buat. Andai kata tak ada lah para ulama hadis ni, masya-Allah. Sebagaimana kata Ibn Sirin ataupun kata Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad din, dia kata, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa.
Dia kata sanad susu galuh ilmu hadis ni sebahagian daripada perkara penting dalam agama. Dia kata al-isnadu minad din. Kata-kata ni Imam Muslim naqalkan dalam muqaddimah dia. Tak? Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Tanpa sanad ilmu ini, ilmu hadis ni, tak? Maka laqala man syaa ma syaa. Siapa sahaja boleh mendakwa apa saja dia nak dakwa. Tak? Orang ni dia akan dakwa begini-begini cara beragama. Orang ni akan dakwa begini-begini cara agama. Tetapi dengan sanad ilmu hadis inilah maka agama ini terpelihara sampai ke zaman kita hari ini. Kita boleh beribadah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh mendengar laungan azan sebagaimana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak, punah jahanam habis. Nampak tak? Kita boleh tengok apa yang berlaku di Turki. Tak? Di zaman Kerajaan Kamal Atatürk ni, benda dia buat, dia ubah terus, dia pindah terus azan dalam bahasa Turki. Para ulama masa tu menentang, tetapi oleh kerana kuasa politik begitu kuat, maka terlaksanalah sepanjang berapa tahun tak? Azan dilaungkan dalam bahasa Turki di Turki. Tetapi oleh kerana agama ni ada pemelihara dia, tak? Adanya ulama-ulama hadis yang mempertahankan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terpeliharalah sampai ke zaman kita hari ini. Tinggal lagi kita kena bersungguh dalam mencari kebenaran dalam setiap amal yang kita buat. Jadi tengok, dia kaji, dia tengok mana kata-kata Nabi, mana kata-kata sahabat, diasingkan. Kalau kita ikut, biasa je lah, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa. Kalau kita duk faham, benda agama, tak apalah. Tak. Dia asingkan. Ini kata-kata Nabi. At-tiyaratu syirkun. Ini kata-kata Nabi. Adapun wama minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Ini dia kata-kata sahabat. Dia panggil tadaruj as-sahabi. Tak, di dalam penyampaian hadis. Banyak kita boleh tengok hadis-hadis lagu tu. Sebagaimana hadis tentang Nabi suruh iblaghul wudu. Nabi kata suruh sampaikan wudu. Faham? Lalu perawi hadis menambah kata-kata dia suruh lebih lagi. Tak? Kalau basuh sampai ke siku, sampai ke Abu Hurairah dia basuh tangan dia sampai ke tiak. Basuh ambil air semayang. Sampai ke tiak. Ini bukan kata-kata Nabi, bukan arahan Nabi, tapi kefahaman dan tadarus ataupun kefahaman Abu Hurairah. Lalu dia basuh sampai ke tiak ketika dia berwuduk atas dasar iblaghul wuduk, dan sampaikan anggota wuduk dengan basuhan ni. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la adwa wala tiyarah wa uhibbul fa'la. Qila ya Rasulullah wa mal fa'lu? Qala al kalimatu thayyibah. Nabi kata dalam hadis ni, la adwa, tiada penyakit berjangkit. Nabi menafikan segala bentuk penyakit ini berjangkit dengan sendiri. Tidak. Al-adwa maksudnya tidak berjangkit dengan sendiri begitu sahaja, tetapi dia ada asbab dia yang menyebabkan jangkitan dan sebagainya. Mana semata-mata kerana kes dia ni jangkit habis, tak. Tetapi dia ada asbab dia yang tertentu. Wala tiyarah. Syahid kita daripada hadis ini adalah tiyarah. Nabi juga menafikan tiadanya anggapan sial kepada sesuatu perkara. Anggapan sial kerana gelah pecah, anggapan sial kerana bewok nitah, anggapan apa lagi? Anggapan sial yang berlaku di dalam masyarakat kita ini dinafikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak boleh. Ini juga berkait dengan akidah kita. Berkait dengan akidah. Atas dasar tu Nabi menafikan perbuatan ini. Tetapi Nabi wa uhibbul fa'la. Nabi sendiri dia suka al-fa'lu. Ni kita nak setuh sikit, panjang sikit isu ni, sebab masyarakat kita ada penyakit ni. Tak? Nabi suka al-fa'l ni benda. Para sahabat tanya, qila ya Rasulullah wa ma fa'lu? Apa itu fa' ya Rasulullah? Nabi kata al-fa'lu hiya ataupun al-fa'lu huwa kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Lawang kepada fa'lu ataupun tafa'ul, dalam bahasa Arab kita panggil tafa'ul. Lawang dia tasya'um, lawang dia. Tasya'um. Apa dia tasya'um? Tasya'um ni cakap benda tak molek. Ni kita biasa. Termasuk saya sendirilah. Kita biasa sangat berakhir cakap benda tak baik. Benda contoh.
Kita buat gurau hatta atas dasar gurau pun tak boleh sebenarnya al-fa'lu at-tasyaum. Contoh kita gurau jumpa saing, dak mana? Demam. 3 hari habis ni umur. Ini tasyaum dia panggil. Dak, Nabi tak suka perbuatan ni. Kita gurau ataupun cakap dengan percakapan yang tidak baik. Tidak. Itu bukan perbuatan Nabi. Siapa-siapa nak ikut sunnah Nabi, dia kena cakap dengan tafa'ul. Tafa'ul ni boleh cakap dia baik. Jumpa orang demam, insya-Allah baiklah tu. Ini ucapan yang sepatutnya. Kita terpaksa kena ejah, kena setting gurauan kita apa sahaja daripada kita cakap benda yang tidak baik kepada cakap benda yang baik. Ingat, cakapan benda yang tidak baik ini bukan sunnah. Dia bercanggah dengan sunnah. Dia tasya'um dia panggil. Tasya'um. Sedangkan Nabi kata wa uhibbul fa'la, dan aku suka kepada ucapan tafa'ul. Tafa'ul ni ucapan yang baik. Apa sahaja. Benda berlaku lagu mana pun, kita bercakap benda yang baik. Kita sebut dengan ucapan yang baik. Dan ini termasuk doa kita kepada benda-benda tersebut. Jangan kita cakap benda, mungkin dak nikah lagi. Bujang bah tua lah. Ini ucapan yang tidak baik. Kita kata tak. InsyaAllah jumpalah jodoh tu. Mana boleh anak lagi? Muning mandu dah aku rasa. Ini semua tasya'um yang tak sepatutnya kita cakap gitu. Tak, ini bukan termasuk dalam sunnah Nabi dalam bertutur kata, cakap. Jadi ni kita rasa tak tahulah. Setakat yang kita kawan dengan saing-saing, kita sendiri pun kita ada tasya'um dalam ucapan kita. Walaupun atas nama kita gurau. Tak, kita gurau dengan saing gini-gini. Mungkin niat dia gurau tapi dengan ucapan yang tidak baik. Ingat, setiap ucapan tu boleh jadi doa. Tak, boleh dikabulkan Allah. Boleh dikabulkan Allah kalau tak kena lah. Kalau kena masa-masa tertentu kita ucap jadi. Jadi tukarlah kita gurau dengan gurauan yang baik. Begitu juga kita sebut pada anak-anak kita, orang-orang tua dulu Masya Allah, dia ajar kepada kita ucapan yang baik pada anak-anak tak? Kalau anak orang salah dia kata anak bertuah. Bertuah ni ucapan yang baik. Tak? Rasa anak bertuah. Kita tengok siapa ni, Syekh Sudais ataupun imam besar Mekah ni, Sudais ataupun Syurim, tak silap anak, salah seorang daripada dua ni. Dia kata dulu mak aku suka sebut bila aku nakal dia, dia akan cakap dengan ucapan yang tafa'ul dia panggil. Dia jadi imam di Masjidil Haram, dia ucap lagu tu ke anak dia, sehinggalah benda tu jadi doa. Sekarang siapa tak kenal dia tak? Sebagai seorang imam besar yang dinanti-nantikan dia jadi imam di Mekah. Kalau kita pergi buat umrah ataupun haji, kita tunggu harap-harap lepas ni Syuraim lah ataupun Sudais lah naik tak? Ini buat apa ni? Dengan ucapan tafa'ul mak dia masa kecil dulu. Mungkin sejak jadi imam di Masjidil Haram. Ini ucapan mak dia dulu. Anak ingat kawan kita lah, siapa Fadil Ustaz Said Nur Hisham. Gitu kok. Mak dia cerita masa kecil dulu, mak dia bila ajak pergi jalan, kita pergi jalan dengan Elio lah. Itu ucapan mak dia dulu. Learning dia tengok orang dah dia anak yatim. Ustaz Said Nur Hisham kita ni anak yatim, ayah dia meninggal awal. Jadi saya ni kawan baik dia masa belajar ni. Jadi dia kata masa kecil tengok orang pergi lawatan, orang pergi mana, dah budak sukalah tengok orang pergi Melaka, pergi sini. Lah minta dengan mak dia, mak kita nak pergi jalan sini, kita pergi jalan dengan Elio dah lah. Mak dia ucap masa tu. Masa budak dulu. Takdir Allah, bila dia besar ni, bila dah dia dah boleh mengajar begitu gini, dah terkenal, alhamdulillah. Dia kata sungguh ucapan mak dia dulu, tafa'ul mak dia dulu masa kecil dulu, Allah makbulkan masa dia besar ni. Dia boleh pergi jalan dengan terawih hanya dengan Elio sahaja. Benda maksudnya, maknanya orang panggil pergi kuliah situ, orang taja dah panggil pergi kuliah dia tu, pah Selangor, pah mana pun, pah ke Dubai sekali pun, semua dengan Elio belaka. Ini dia panggil tafa'ul, ucapan yang baik yang patut kita ucap kepada siapa pun, khususnya kepada anak cucu kita lah. Ucap yang tafa'ul. Jangan sekali-kali kita ucap dengan tasya'um. Tasya'um ini ucapan yang tidak baik, apa sahaja. Walaupun atas nama gurau. Jadi kita didik diri kita
dan juga isteri kita serta anak-anak supaya sentiasa tafaul. Ingat, perkataan tafaul adalah kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Anak kita tak lulus periksa, oh, insya-Allah bang, tak usaha lagi bang. Deh, insya-Allah Allah beri kejayaan dunia akhirat. Apa? Mu ni, tak? Ucapan yang tidak baik kita sebut. Mu ni makan dia dah. Deh, jadi tinggalkanlah ucapan-ucapan yang tidak baik yang dikenali sebagai tasya'um, dan itu perbuatan yang dibenci oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Habis, ini termasuk dalam dosa besar yang mesti kita elak, iaitu at-tiyarah, menganggap sial ke sesuatu perkara. Alhamdulillah zaman kita ni kita kata mandi safar ataupun menganggap bulan safar ni bulan sial, alhamdulillah tak ada dah, tak timbul. Cuma sehari dua baru ni je ada seorang dah hamba Allah tu cuba periduk balik. Alhamdulillah asatizah kita, ustaz-ustaz kita dah, tok-tok guru kita tegur balik, nasihat balik, tak perlu ditimbulkan benda ni. Dah ada seorang lah, dia buat cakap, dia kata tak ada masalah, kita tawakal, dia kata. Jangan dah, tawakal ada kaedah dia, Nabi ajar orang. Dan dalam bab kesialan safar ni ada hadis khusus yang Nabi larang dah. Nabi kata tiada sial pada bulan safar. Nabi menafikan terus. Tiba-tiba kita hanya pegang dengan mimpi seorang tok wali ke siapa, dia mimpi bulan safar ni bulan bala. Oleh kerana tu kena buat upacara-upacara tertentu. Nak lawan, nak canggah dengan hadis Nabi SAW yang Nabi kata bulan safar tiada bala dalam bulan safar. Penafian khusus daripada baginda Nabi SAW. Kita nak canggah dengan hanya mimpi seseorang, mana boleh. Ini satu perbuatan yang bercanggah dah. Nabi kata begini, tiba-tiba kita pegang berdasarkan dengan mimpi seseorang. Mimpi tak pernah jadi hujah dalam Islam. Hatta kita mimpi jumpa Nabi sekalipun, dia tidak boleh menjadi hujah dalam kita beragama. Hujah kita hanya Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Hak utama kita pegang Quran dan Sunnah. Ijma' ni para ulama yang uruskan. Kita tak ada hak, kita tak erti dalam perkara ijma' ni tak. Kita hanya merujuk pada mereka. Begitu juga qiyas. Qiyas ni benda hak ulama buat, bukan urusan kita orang awam. Dak sahkan orang awam, saya sendiri pun tak. Hak ngaji tak berapa banyak ni pun tak erti dalam bab qiyas ni. Jangan bermudah-mudah. Sebab qiyas dia ada kaedah dia ada syarat-syarat dia. Bukan segala benda kita boleh qiyas. Apa tak? Ada seorang ustaz saya dengar, Allah, saya kata sedih bila dia cakap lagu ni. Sebab dia bercakap di meja ceramah. Orang awam yang dengar. Lalu orang awam akan pegang benda yang dia kata qiyas. Dia kata, ingat, dalam Islam ni ada Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kita tengok dia kata, ada setengah tempat bila dia kebumikan jenazah, tempat kita tak tahu lah, di Mamang ni saya tak pernah tengok. Tak? Sebelum dia kebumikan jenazah, dia akan azan dulu. Ada apa di Mamang? Tak ada saya. Ke ada? Setakat ni saya tak pernah tengok. Tapi katanya ada. Orang buat di tempat lain lah. Tak? Sebelum dia kebumikan jenazah, dia akan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bang. Dia kata, mari mana dalil? Memang Nabi tak buat, dia kata. Perbuatan ni Nabi tak buat. Tetapi para ulama dia kata pakai kias. Dia pakai kias. Kat mana kias? Kias dengan masa baru lahir itu. Sudah. Bang, baru lahir itu antara benda sunat kena buat, azan di telinga kanan kan? Dia kata bila mati kita kena azan juga dia bila mati. Kias kau celah mana Apa tak? Mari mana? Tok guru mana? Ulama mana yang kias gini? Ni kepeningan kita panggil. Kalau Prof Basri kata ni kepeningan dia panggil. Tak? Kepeningan dalam beragama. Tak ada istilah gini. Kita kena ingat, qiyas, para ulama hanya menggunakan qiyas dalam perkara muamalah. Apa tak? Perkara munakahat, hak tu boleh qiyas. Perkara jual beli boleh qiyas. Ada pun dalam perkara ibadah para ulama tak guna dengan mudah-mudah qiyas ni. Sebahagian ulama straight terus, tak boleh terus qiyas dalam perkara ibadah. Sebahagian masih menggunakan, sebahagian ni. Tapi tak bermudah-mudah, benda kaitan. Ketika lahir kita azan, ni ada warik, walaupun hadis-hadis dia dhaif. Tak? Ada sandaran dia, tiba-tiba kita qiyas masa mati kita azan juga. Kita kata kalau gitu dah apa dak qiyas ketek masa lahir itu kan antara sunnahnya kena tahnik kan. Tak belah mulut dia panggil. Apa masa mati tak belah mulut ketek? Atas dasar qiyas.
Ini perbuatan pandangan yang tidak sepatutnya kita kata. Mau nak buat, tapi jangan bermudah-mudah. Dak sandarkan agama dengan kefahaman kita yang tak seberapa ni. Kita kata kita cukup dengan pakar pandangan para ulama-ulama kita yang muktabar dalam beragama, dalam beribadah. Tak boleh kita bermudah-mudah dalam beribadah ni. Sebab ibadah kita ni kita mengharapkan redha Allah. Macam mana nak mengharap redha Allah? Mesti ada dua perkara. Dalam setiap ibadah kita ni, ingat, para ulama letak dua perkara ni untuk ibadah ini diredai Allah, diterima Allah. Apa dia dua perkara ni? Pertama, ittiba'ur rasul. Pertama, mesti ibadah ni mengikut cara Nabi SAW. Nampak tak? Kena sesuai dengan perbuatan Nabi, baru dikira ibadah. Satu. Cukup dah, tak lagi. Kena ikhlas pula sekali. Kena setiap ibadah yang kita buat ni mesti ikhlas. Ada dua syarat ni, barulah ibadah kita ni diterima Allah. Mana dalil dia? Dalil dia daripada surah Al-Mulk. Allah kata, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Allah kata, dialah yang menjadikan kematian dan juga kehidupan. Allah lah yang menjadikan kematian dan juga kehidupan. Apa tujuan? Liyabluwakum, supaya dia menguji kamu. Macam mana natijah ujian? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu yang terbaik amalan dia? Yang terbaik amalan dia. Maka para ulama tafsirkan apa yang dimaksudkan ahsanu amala sini. Ahsanu amala adalah aswabuha wa akhlasuha. Ini ucapan ulama-ulama tafsir dalam menafsirkan ayat ni. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu yang terbaik amalan dia? Terbaik amalan ni kena ada dua perkara. Aswabuha wa akhlasuha. Aswab, amalan yang paling tepat dengan ajaran Nabi SAW. Amalan yang paling sesuai dengan amalan Nabi. Satu. Wa akhlasuha, dan amalan yang paling ikhlas kita buat. Ini baru diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita mengaji fiqh, kita akan dengar ada sah, ada batal. Sebab apa ni? Kenapa dikatakan ulama kata ni buat gini jadi sah, buat gini jadi batal? Sesuai dengan apa yang Nabi tunjuk ke kita. Nah, kita ambil semayang. Ambil semayang gini ni tak sah. Sekiranya tidak rata, ada tempat-tempat anggota wuduk yang tidak rata, maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Tak sesuai dengan apa yang Nabi sebut, yang Nabi tunjuk. Begitu juga ibadah yang kita buat, semayang kita buat. Dari takbiratul ihram sampailah ke salam, ada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia tidak sah, dia tidak betul. Apa ni? Mana panduan? Panduan kita Nabi SAW. Tak? Bila benda ni tak sesuai dengan perbuatan Nabi, kita kira amalan ini tertolak. Tertolak. Dalam fiqh kita panggil batal. Nah, tidak sah kita panggil. Samalah juga dalam mana-mana amal yang lain. Oleh kerana itu, berhati-hati kita dalam apa ni, beragama. Dosa besar yang ke-64, minum menggunakan bekas emas dan perak. Ini juga termasuk dalam larangan. Minum menggunakan bekas emas dan perak. Larangan ni bukan hanya orang lelaki, termasuk orang puang. Orang puang hanya diharuskan menggunakan emas sebagai perhiasan. Tak, perhiasan silakan. Tak. Ada pun buat bekas minum, buat cawang benar tak, tepuh benar cawang emas, itu haram hukum dia. Tak. Ataupun gelas dengan dia pinggang dengan emas. Pada pahit rumah kita buat dengan emas tu, haram hukum dia. Tak. Baik orang lelaki, baik orang puang. Ianya dilarang oleh Nabi SAW. La talbasul harir, kata Nabi SAW. La talbasul harira wala dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Nabi kata, la talbasul harira, janganlah kamu memakai pakaian sutera. Al-harir, pakaian sutera yang nipis ataupun yang lembut. Wala dibaj, dibaj juga adalah pakaian sutera yang kasar, yang keras. Wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, dan jangan juga kamu minum dengan menggunakan bekas daripada emas ataupun perak. Dua benda ni tak boleh. Kenapa dua benda ni dilarang? Kerana dua benda ni dikira sebagai sumber
harta manusia ataupun sumber kegunaan manusia. Oleh kerana itu, dua perkara ni dia ada nilai zakat dia. Sebab agama nak dua perkara ni perlu diguna pakai. Perlu dia kena gerak dua perkara ni. Hak utamalah kita kira kau harta kita ni melalui dua perkara ni, emas dan perak. Hanya diizinkan bagi wanita untuk pakai sebagai perhiasan. Pun begitu, para ulama letak hak dia. Tak boleh siapa dia ada perhiasan, siapa berkilo-kilo rumah. Atas nama perhiasan lah. Ini tak jadi perhiasan, ini dah jadi simpanan. Sebab tu emas dan perak ni dia kaedah dia kena gerak. Sama ada gerak kerana kita pakai, kita guna, kita sendiri guna buat niaga ke buat apa, ataupun kita buat jual beli, ataupun dia akan gerak melalui zakat. Syarat dia kena gerak. Tak boleh seorang tu dia ada emas perak dia simpan tak, berkilo-kilo tanpa gerak. Dia sendiri tak ambil manfaat, orang lain tak boleh nak guna tak, dia sendiri tak buat niaga, tak boleh. Faham? Mesti dia kena gerak. Sama ada gerak kerana kita makan, kita pakai, kita guna untuk kita dan keluarga sebagainya tak, ataupun gerak dengan jual beli, dengan kita buat bisnes, kita buat apa, ataupun kalau kita tak jual beli, kita sendiri tak pakai, siapa satu tahap dia nisab dia, siapa haul dia, maka wajib keluar zakat. Ini kaedah Islam. Sebab harta benda ni dia tak boleh beku gitu. Beku tanpa orang ambil manfaat. Emas dan perak dan benda-benda lain kita kiyah lah. Tak, benda-benda lain pun tak. Faham? Termasuk pakaian kita hak lama-lama lah. Oh, pakaian nikah hari tu. Kain samping hak mahal tu pula. Tak pakai dah, dah simpan dalam almari. Benda faedah. Kita sendiri tak guna manfaat dia, orang lain tak boleh nak guna sebab hak kita. Sepatutnya bila kita tak guna, bagi orang lah. Ini kaedah. Kalau kita faham konsep harta dalam Islam, dia tak boleh beku gitu. Kalau mau guna tak ada hak, gunalah mahal guna pun. Islam tak pernah menghakkan kena guna pakaian harga 50 riyal ke bawah. Dah, atas masing-masing ya. Dah dia ada pitih, dia ada kemampuan, dia boleh nak pakai hak mahal-mahal, hak harga beratus, tak ada hak. Tak, sebab dia mampu. Syarat dia pakai. Jangan dia beli siapa ni buat koleksi penuh rumah apa ni handbag dia. Tak. Oh, ni handbag dari Jepun, ni dari Itali dia. Tapi pakai tak pakai pun, hanya buat koleksi. Tak boleh. Nah. Kasut dia penuh rumah, kasut dia. Masya-Allah, tak boleh. Kalau mu nak pakai silakan beli. Hak nak pakailah mahal secara mana pun tak ada. Kereta ke apa sahaja. Tak. Kalau kita ada kemampuan, bismillah. Islam tak pernah menghakkan mesti pakai tahap ni. Tidak. Tetapi Islam nak segala harta benda ni mesti dimanfaatkan. Sama ada untuk kita, ahli keluarga kita, untuk jual beli, ataupun dimanfaatkan melalui sedekah serta zakat kita. Ini kaedah konsep harta kita. Jadi kita ambil faham lah. Ni tak ada zakat ni dia pakaian. Ya betul dah, tak ada zakat, tapi ambil. Dah dia panggil falsafah daripada zakat tu sendiri. Falsafah daripada sistem harta dalam Islam. Kalau kita sendiri tak guna, maka kita beri ke orang supaya orang lain boleh ambil manfaat dia. Nampak tak? Ini kaedah dia. Wala ta'kulu fi sihafiha. Tapi sambungan daripada wala ta'kulu fi sihafiha ni, ikut Imam Az-Zahabi, dia kata riwayat ni tak ada dalam Bukhari dan Muslim. Imam Az-Zahabi ni sebagaimana yang kita sebut, dia juga termasuk salah seorang ulama hadis yang hebat juga. Imam Az-Zahabi. Dia anak murid kepada juga sebagai anak murid kepada Ibn Taymiyah dia ni. Dan dia salah seorang ulama hadis yang hebat. Dan bila dia buat kajian, dia kata hadis ni dia sebut dalam riwayat ni dia sebut muttafaq alaih. Hadis ni ada dalam Bukhari dan Muslim. Tetapi bila dicek balik, rupa-rupanya hadis dalam Sahih Muslim hanya sampai ke az-zahabi wal fiddah sahaja dah. Tambahan wala ta'kulu fi sihafiha ini adalah tambahan dalam riwayat-riwayat yang lain. Antaranya Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf dia. La talbasul harira wal dibaj. Nabi melarang kita, orang lelaki lah ni dah. Larangan sini untuk orang lelaki saja. La talbasul harira wal dibaj. Tidak boleh kita memakai pakaian daripada sutera halus ataupun sutera
yang kasar. Dua-dua ni dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sedikit. Nah, sedikit daripada sutera tu boleh pakai. Lagu mana sedikit? Nilayang yang disebut dalam hadis dalam Sahih Muslim tak lebih daripada 3 jari ataupun 4 jari. Guana ni 4 jari guana ni maknanya dari keseluruhan pakaian kita tu ada sebahagiannya daripada sutera diharuskan pakai lagu tu. Nah, sebab apa? Sebab ada pengecualian daripada Nabi, kalau sedikit daripada sutera maknanya kurang daripada 4 jari itu diharuskan bagi orang lelaki pakai. Dan kalau ikut riwayat para sahabat pun disebut ada jubah Nabi, peninggalan jubah Nabi ni di kalangan ahli keluarga dia, isteri-isteri dia yang simpan jubah ni, termasuk salah satu jubah Nabi ni ada sutera di tangan dia. Ada sedikit sutera di lengan baju dia, right? Maknanya itu keharusan. Tapi keseluruhannya sutera tak boleh. Nah, kita dah tahulah orang-orang kaya macam jenis kita tu mungkin dia biasa tengoklah. Lah baju sutera ke gua ni. Katanya sutera Terengganu ni antara yang terbaik. Kalau di Malaysia ni wallahu alam kita sendiri dah je tengok. Jadi kita lelaki dulu sebab ini pakaian kita di akhirat besok. Wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Jangan kamu minum dengan bekas daripada emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Tambahan wala ta'kulu fi sihafiha ni juga dianggap sahih dalam riwayat Ibn Abi Shaybah. Dan jangan kamu makan daripada pinggang-pinggang yang diperbuat daripada emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya. Kerana emas, perak, sutera ini menjadi pakaian, menjadi hak orang-orang kufar di dunia. Dia nak pakai, bebas dia pakai. Walakum fil akhirah. Tetapi bagi kamu di akhirat bahasa Allah sedia. Kita akan memakai perhiasan-perhiasan syurga daripada emas, perak dan juga daripada sutera ni. Ini janji Allah kepada orang yang beriman. Sabda baginda lagi, innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi ina'i adh-dhahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Nabi kata sesungguhnya orang-orang yang makan dan minum dengan menggunakan bekas emas dan perak, sesungguhnya dia telah membuatkan neraka jahanam menggelegak di dalam perut dia. Wala'iyadzubillah. Menunjukkan ini termasuk dalam dosa besar lah. Apabila janji neraka, janji azab yang teruk begini, maka para ulama nilai dia termasuk dalam dosa-dosa besar. Baginda bersabda lagi, man syariba fil fiddah lam yashrab fiha fil akhirah. Barang siapa yang pernah meminum dalam bekas perak ini di dunia ni, mafhumnya dia tidak bertaubat daripada perbuatan dia tu, lam yashrab fiha fil akhirah. Dia tak akan dapat minum lagi dalam bekas emas dan perak di syurga besok, di akhirat besok. Oleh kerana itu sabar sikit kita, 60 tahun, 70 tahun daripada larangan-larangan Allah ni. Kita kena ingat segala larangan dan suruhan Allah ni betul-betul sebagai ujian untuk kita. Nampak tak? Sebagai ujian sahaja. Faham? Untuk tengok kelayakan kita, mu layak tak layak jadi hamba aku. Kita tengok, kita ambil bulan puasa lah, kita dah menghampiri Ramadan ni. Moga-moga Allah berkati umur kita, panjangkan umur kita, sempat bertemu dengan Ramadan, sempat qiyam dan juga siam di siang hari dia. Faham? Kita tengok bulan Ramadan, apa ujian kita? Ujian kita tak dibenarkan makan di siang hari. Dari subuh sampai pagi. Sedangkan makan ni benda, tak ada benda pun. Hari-hari selain pada hari puasa boleh ada je kita boleh makan. Nak makan apa pun tak menjadi salah pun. Tapi apa ni? Sekadar ujian. Apa tak? Ujian. Mu boleh tahan. Ini ujian aku untuk mu. Ramadan mu jangan makan siang hari. Apa hukum dia? Hukum dia haram kita makan siang hari. Tak? Kena pegang lagu tu. Faham? Haram muaqqatan dia panggil. Haram secara singkat, haram yang tertentu saja. Siang hari je haram kita makan. Masuknya malam bismillah. Samalah juga benda-benda lain pun yang Allah larang kita. Larang buat benda ni, larang buat. Sekadar hanya ujian untuk kita. Nak tengok mu lulus tak lulus daripada ujian ni. Begitulah juga larangan daripada kita memakai sutera, larangan kita menggunakan emas dan perak. Itu semata-mata atas dasar ujian untuk kita patuhi bersama. Kedua-dua hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim
Yang pertama daripada Ummu Salamah dan yang kedua daripada Al-Bara' bin Azib. Jadi itulah antara dosa-dosa besar yang mesti kita hindari. Yang pertama, menganggap sial kepada sesuatu perkara, kepada hari-hari tertentu ataupun bulan-bulan tertentu. Ini termasuk perkara syirik dan juga termasuk dalam dosa besar. Begitu juga makan dan minum dengan menggunakan bekas emas, perak, dan kita bagi orang lelaki menggunakan pakaian daripada sutera, kecuali sedikit ataupun kecuali orang yang berpenyakit, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, Nabi mengharuskan dia pakai sutera sebab dia kulit dia alergik dengan kain biasa. Ni dia panggil penyakit orang kaya. Dia tak boleh pakai pakaian biasa, dia alergik kan. Lalu Nabi mengharuskan dia hanya boleh pakai sutera saja. Ini Abdurrahman bin Auf. Kalau ada orang, kalau kita nyakit lagu tu, alhamdulillah, bismillah, boleh pakailah suteranya. Okey, sekadar tu sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.